قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dalam musim pandemik ini. Baik, bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, yang mana kalau sebelum ini kita telah membincangkan tentang Suratul Baqarah serta pengisian-pengisian pengajaran yang penting yang ada dalam Suratul Baqarah. Hari ini kita akan meneruskan lagi dalam halaman yang seterusnya. Baik, sebelum kita masuk kepada halaman yang seterusnya, suka saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan bahawa Suratul Baqarah ini pernah diceritakan di dalam Sahih Bukhari mengenai seorang sahabat yang namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ni satu hari dia mendirikan Qiyamul Lail dan dia membaca Suratul Baqarah. Dan ketika mana dia sedang membaca Suratul Baqarah, tiba-tiba kuda dia tidak boleh duduk diam. Sehinggalah dikatakan dalam Sahih Bukhari, idh qara'a jalatil fars. Maknanya bila dia baca, kuda dia tak erti duduk diam. Apabila perkara ni diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa itu adalah malaikat. Tilkal malaikah danat li sautika. Rasulullah kata itulah dia malaikat yang turun untuk mendengar bacaan engkau. Masya-Allah tuan-tuan. Sebenarnya tinggi kelebihan yang ada pada Suratul Baqarah dan juga pada surah orang yang membaca surah dengan bacaan yang baik. Hari ini tuan-tuan akan bersama dengan saya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi, bersama dengan saya juga Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat alhamdulillah doktor, sihat doktor. Alhamdulillah. Insya-Allah hari ini kita akan teruskan lagi pengajian kita dalam Suratul Baqarah. Tapi sebelum tu marilah bersama kita dengarkan dahulu bacaan daripada surah Baqarah yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, ayuh kita buka mushaf kita, kita buka Suratul Baqarah ayat 6 sehingga 10. Sama-sama mudah-mudahan kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, masya-Allah Ustaz, bacaan yang sungguh merdu sekali ya. Kita harapkan bacaan Quran kita mudah-mudahan seperti mana yang dialami oleh Sayyidina Usaid bin Khudair, dia akan menurunkan ketenangan, seakan-akan menurunkan malaikat tu benar-benar turun ketika kita membaca Al-Quran. Baik, kalau tuan-tuan perhatikan, kita belik muka surat yang halaman yang ketiga ini, kita akan dapati bagaimana Allah Ta'ala memulakan perbicaraan. Kalau sebelum ni, awal surah Baqarah Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat orang muttaqin, maka dalam halaman seterusnya Allah Ta'ala menceritakan tentang dua golongan, iaitu golongan yang pertama, golongan kafirun, dan yang keduanya adalah golongan munafikun. Dan hari ini kita akan baca satu hadis mengenai sifat-sifat orang munafik.
Dan marilah kita sama-sama tuan-tuan perhatikan pada TV masing-masing, kaca TV masing-masing tentang hadis yang akan kita bacakan pada hari ini insya-Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang mana ia menyebutkan an Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatan minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'ha. Idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru bahawa Nabi SAW bersabda, 4 sifat yang jika ada pada seseorang maka dia telah benar-benar munafik. Dan jika seseorang itu ada satu sifat daripada semua itu, maka dia memiliki sebahagian daripada sifat munafik. Sehinggalah dia meninggalkannya. Iaitu apa dia? Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila dia berselisih, dia melampaui batas. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah tuan-tuan, perhatikan kat sini satu sifat yang menarik yang mana Allah Ta'ala telah perincikan dalam Al-Quran. Pada awal perbincangan tadi Allah Ta'ala perincikan tentang sifat orang kafirun dulu, kemudian Allah Ta'ala masuk pula tentang sifat orang munafik. Perhatikan kat sini Ustaz Husaini ya. Bagaimana Allah Ta'ala kata orang munafik ni jiwa dia bermasalah, fi qulubihim marad. Hati mereka ni sakit. Ya, betul. Hati sakit ni macam mana? Ada. Ya, kalau luaran dia sakit kita boleh nampak. Ya. Tapi kalau dalaman dia sakit itu masalah. Itu masalah. Yang inilah sebab itulah Rasulullah SAW dia memberikan kepada kita 4 ciri yang sepatutnya kita bincangkan pada hari ini, yang mana ciri-ciri ini menyebutkan tentang apakah yang dimaksudkan ataupun apakah tanda-tanda bagi sifat orang munafik. Baik, perbincangan tentang ciri-ciri orang munafik dan perincian mengenai hadis ini kita akan bincang seterusnya selepas daripada ini. Mari kita rehat seketika dulu, jangan ke mana-mana. Temui kami lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau tadi kita dah bacakan hadis mengenai tentang sifat orang munafik, kita dah tengok pertama ayat Quran apa Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat munafik. Kemudian dalam hadis Rasulullah perincikan lagi tentang sifat-sifat orang munafik. Maka perbincangan kita dalam sesi kali ini menelusuri lebih mendalam tentang hadis tersebut. Kalau tadi kita baca hadis tadi Ustaz Husaini, ya. Ustaz Husaini perasan tak siapa yang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut? Baik, daripada apa yang saya dengar tadi doktor, sahabat yang meriwayatkan hadis ini iaitu bernama Abdullah bin Amr. Betul. Abdullah bin Amr ni doktor, beliau ni merupakan pada zaman kecilnya menghabiskan masanya dengan Al-Quran. Mana kata zaman kecilnya tu dia adalah antara kanak-kanak yang soleh. Ya, Al-Quran ni dalam seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, Abdullah bin Amr ni menghabiskan Al-Quran itu dalam 1 hari. Maknanya doktor dia khatam 1 hari doktor. Masya-Allah. Jauh dengan kita Jauh dengan kita. Jauh dengan kita ni kalau 1 hari 1 juzuk pun rasa macam menggigil jugalah. Okay. Itulah sedikit tentang Abdullah bin Amr doktor. Baik, betul Ustaz Husaini. Ya. Mari kita sama-sama perhatikan siapakah tokoh perawi kita pada hari ini. Beliau namanya adalah Abdullah bin Amru, yang mana beliau adalah sahabat di kalangan Muhajirin, yang mana beliau juga adalah seorang yang sangat zuhud dan kuat beribadah dan banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat yang lain. Perkara ni kita boleh perhatikan bagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi sendiri, yang mana nama beliau adalah Abdullah bin Amru. Pada hakikatnya beliau Islam sangat awal, iaitu dalam usia 12 tahun. Dia Islam lebih awal daripada ayah dia. Maknanya ketika itu ayah dia belum Muslim lagi, dia telah memeluk Islam. Bahkan kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, dia adalah antara perawi di kalangan sahabat yang banyak menerima hadis daripada Rasulullah, kerana dia mencatatkan hadis yang dia dengar daripada Rasulullah SAW. Sebab itulah bila berselisih ataupun bila didengar pandangan daripada Saidina
Abu Hurairah. Abu Hurairah dia segan dengan Abdullah bin Amr ni. Kerana dia kata Abdullah bin Amr ni catatkan, dia tulis apa yang dia dengar daripada Rasulullah, sedangkan aku ni tak tulis apa yang aku dengar daripada Rasulullah. Itu kelebihan Abdullah bin Amr, bukan sahaja Islam awal, bahkan bukan sahaja rajin baca Quran yang macam Ustaz Husaini sebutkan tu tadi, bahkan dia adalah seorang yang memang menulis ataupun merekodkan hadis yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ni mengenai tentang perawi hadis yang kita bincangkan. Seterusnya kita masuk kepada sesi yang seterusnya, membincangkan mengenai apakah huraian yang terperinci mengenai hadis yang kita bacakan tadi. Kalau dalam hadis tadi Rasulullah memberikan kita 4 sifat orang munafik. Yang pertama, bila diberi janji dia khianat. Yang kedua, bila dia bercakap dia berbohong. Yang ketiga, bila diberikan perjanjian ataupun sesuatu maka dia mengingkarinya, dan yang keempat, bila dia bergaduh dia berlebih-lebihan. Jadi dalam membicarakan tentang hadis ni sebenarnya Ustaz Husaini ada seorang imam nama dia Al-Imam Ibn Rajab. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ni dia kata munafik ni sebenarnya ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori yang mana kategori orang yang nifak, ni dia panggil nifak akbar. Nifak akbar ni adalah munafik dari aspek akidah. Dia memang betul-betul tak beriman tapi dia pura-pura sahaja beriman. Yang ni yang macam ada pada zaman Rasulullah. Yang ada zaman Rasulullah, mereka cakap dengan Rasulullah nak tolong Rasulullah. Contoh, saya bagi contoh macam dalam perang Uhud. Mereka janji nak tolong Rasulullah dalam perang Uhud. Tapi bila mana Rasulullah dah bergerak ke medan Uhud, 300 daripada orang munafik ni balik, patah balik. Bayangkan kesusahan yang dialami oleh Rasulullah. Daripada tentera yang ramai, sebahagian 1/3 balik. Ini adalah kesan daripada hasutan orang munafik tu sendiri. Tak silap saya diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Ya, betul. Yang ni golongan munafik ni diketuai oleh Abdullah bin Ubay di Madinah. Manakala jenis nifak yang kedua pula, tadi nifak yang betul-betul munafik akidah. Yang kedua adalah munafik ataupun nifak asghar, iaitu munafik yang kecil yang berbentuk amalan. Iaitu macam yang kita bincangkan tadi kan, kadang-kadang kita perasan, kadang-kadang kita pun ada bohong. Ustaz ini ada berbohong tak? Dulu pernah. Maknanya saya nak ceritakan, kadang-kadang mungkin ada di kalangan kita pernah berbohong ataupun tidak menepati janji. Yang ni dikategorikan oleh Al-Imam Ibn Rajab sebagai munafik yang kecil, yang bukanlah dimaksudkan dia benar-benar munafik, tetapi seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi bahawa mereka ini mempunyai ciri-ciri orang munafik. Maknanya kita tak boleh senang-senang nak kata, kau munafik ni, kau tipu aku. Tak. Kita hanya boleh kata pada dia, engkau ni ada ciri munafik ni sebab engkau cakap tapi kau tak menepati janji. Seakan-akannya begitu Al-Imam Nawawi punya huraian. Tetapi apa yang saya suka juga untuk tekankan kepada tuan-tuan, sebenarnya sifat munafik ni sama macam yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia adalah penyakit hati. Yang ni yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, yang mana dia kata sifat nifak ini adalah ikhtilaful qalbi wal lisan, iaitu berbeza apa yang dia cakap dengan apa yang dia percaya dalam hati. Yang ni yang seakan-akan Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita, dan Rasulullah nak gambarkan kepada kita juga, bahawa mereka yang cakap tak serupa bikin ni, cakap lain tapi dalam hati lain, dia seakan-akan ada ciri orang yang sakit, iaitu ciri orang munafik ni tadi. Sebab itulah para sahabat mereka memang sangat bimbang kalau dia ada sifat-sifat orang munafik ni, sehingga kan mereka merasakan, ada di kalangan mereka yang merasakan takut kalau terkena sifat munafik ni nanti. Nanti kita akan bincangkan lebih terperinci lagi tentang sifat orang munafik, kebimbangan para sahabat dan sebagainya dalam sesi yang terusnya dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Program yang membicarakan, meneroka tentang isi kandung Al-Quran, menelusuri kacamata hadis Nabi SAW. Baik, kalau tadi di awal perbincangan kita dah tengok macam mana Allah Ta'ala menggambarkan tentang sifat orang munafik yang hatinya sakit, maka dalam perincian hadis Rasulullah perincikan 4 sifat orang munafik yang telah disebutkan pada awal hadis tadi. Maka yang seterusnya kita akan bincangkan apakah perkara ini, bagaimana kita apply ataupun bagaimana kita bincangkan dalam situasi semasa kita pada hari ini. Kalau ikut keadaan ataupun perbincangan dalam hadis ni ya Ustaz Husaini, apa agaknya situasi ataupun masalah yang sering berlaku yang seakan-akan ada ciri sifat munafik tu tadi? Baik, saya suka soalan doktor tu sebab dia banyak berlaku dalam masyarakat kita ni tuan-tuan dan puan-puan.
dalam mana hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Muslim, Bukhari Muslim mengatakan 3 tanda orang munafik ni, salah satunya adalah bila dia berjanji dia berdusta. Betul. Mana kata bila berjanji suka nak menipu. Contohnya apa? Aku on the way ni. Okay. Aku on the way tapi sebenarnya baru bangun tidur kan. Tapi benda macam tu yang bila buat sekali dua mungkin bagi masyarakat kita ni tak ada masalah lah kot. Tapi bila dah banyak kali tu orang akan cop kita ni tak boleh pakai ni. Macam mana tu Doktor? Baik, yang ni sebenarnya satu sifat yang agak bahaya juga tuan-tuan sebab kita dah bincangkan dalam hadis tu tadi bagaimana Rasulullah memberi amaran bahawa terdapat sifat-sifat orang munafik ni, salah satunya adalah dia bercakap tidak benar, bahkan bila dia berjanji dia tak tepati. Yang ni yang kita bimbang, bahkan yang ni bukan kita sahaja yang bimbang, para sahabat sendiri bimbang. Sebab tu yang saya sebutkan dalam sesi kedua tu tadi, ada sahabat sehingga dia rasa kalau dia tersilap sikit, apakah aku ni orang munafik? Perkara ni direkodkan di dalam hadis juga, kisah seorang sahabat nama dia Hanzalah. Hanzalah ni adalah seorang sahabat yang dia pergi jumpa dengan Saidina Abu Bakar. Dia kata, aku dah munafik ni Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tanya kepada dia, kenapa pula engkau munafik? Jadi Hanzalah kata, aku ni munafik lah sebab aku rasa bila aku duduk dengan Rasulullah, aku rasa macam nak menangis je bila dengar tazkirah daripada Rasulullah, dengar ayat Quran daripada Rasulullah, aku rasa nak menangis. Tapi bila aku pulang balik kepada keluarga, aku gelak-gelak dengan keluarga, aku gembira dengan keluarga, jadi aku rasa macam aku ni munafik. Perhatikan bagaimana sikap Hanzalah. Begitu sensitif sekiranya dia punya hati tak konsisten, sehingga sebenarnya perkara itu bukan satu kesalahan pun, tetapi dia merasakan ataupun dia bimbang sekiranya dia terjerumus dalam sifat orang munafik. Lalu perkara ni dia ajak kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun kata macam tu juga. Abu Bakar kata, betul juga, aku pun rasa macam tu juga. Duduk baca Quran ni rasa Masya Allah, rasa sedih, rasa nak menangis, masuk neraka dan sebagainya. Tapi bila balik dah tak ingat apa. Tak ingat apa dah. Jadi perkara ni diadukan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Hanzalah, sa'atan Hanzalah. Dia kata pada Hanzalah, ada kalanya memang begini Hanzalah, ataupun berperingkat-peringkat wahai Hanzalah. Tidaklah sepanjang masa kita kena rasa menggigil sahaja ke, tetapi ada kalanya dengan keluarga kita boleh luangkan masa dengan keluarga, tetapi jangan sampai melekat 4 sifat tu dalam jiwa kita dan dalam diri kita ustaz. Maknanya tak boleh kita janji dengan kawan on the way tak datang. Sebab itulah dalam saranan Nabi SAW kita digalakkan untuk membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dini. Baik, yang inilah perbincangan kita mengenai sifat orang munafik seperti mana yang telah disebutkan dalam Quran. Maka yang seterusnya marilah kita sama-sama lihat ataupun kita tengok pengajaran, resolusi apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Kita saksikan sama-sama resolusi yang kita telah belajar dalam hadis yang kita bacakan pada hari ini. Baik, resolusi pengajian kita pada hari ini yang pertama, iaitu kita mestilah jauhkan diri kita daripada 4 sifat munafik yang telah kita bincangkan tu tadi. Dan yang kedua, kita dilarang untuk sewenang-wenangnya menuduh muslim lain sebagai munafik. Yang ni juga telah disebutkan ataupun dibincangkan juga dalam hadis. Dan yang ketiganya, ketekunan beribadah dan sifat takwa menjadikan kita membenci sifat munafik. Yang ni kita ambil daripada pengajaran daripada sifat Abdullah bin Amru, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni tadi, kerana dia adalah seorang yang sangat takut kepada Allah sehingga dia merasakan diri dia tak boleh nak sikit pun melekat sifat munafik ni ustaz Baik, begitulah pengajaran ataupun perkongsian kita pada hari ini. Kita dah belajar tentang ringkasan umum tentang hadis tersebut, siapakah perawi hadis tersebut dan apakah dia pengajaran daripada hadis tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan, hari-hari kita baca hadis ni, mudah-mudahan hadis ni melekatlah dalam hati dan jiwa kita, dan kita menjauhi sifat-sifat yang tak elok yang telah disebutkan oleh Allah Taala dan juga yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Dan bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama tandahkan tangan, berdoa kepada Allah untuk mudah-mudahan diberikan hidayah dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan begitu juga dengan Al-Quran. Dan bagi meneruskan program kita juga memohon kepada tuan-tuan, menyeru juga kepada tuan-tuan agar marilah kita bersama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, seperti mana yang tuan-tuan boleh perhatikan dalam kaca TV masing-masing, yang mana melalui tabung inilah kita boleh melaksanakan program-program berbentuk kebaikan ini untuk disebar
menyebarkan kebaikan terhadap Al-Quran. Baik, bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari kita bersama tadahkan tangan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita. Dipersilakan Ustaz Husaini. Baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, sama-sama kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang tidak kita ingin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berilah segala kebaikan di dalam diri kami ini, ya Allah. Jauhkanlah daripada sebarang kejahatan daripada diri kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Jauhkanlah perkara-perkara mazmumah, sifat-sifat yang terkeji ini jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkukuhkanlah keimanan kami untuk agama Islam-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya upaya kami, ya Allah, daripada mengharapkan pertolongan-Mu, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami dalam kesusahan, ya Allah, untuk mencari sinar hidayah-Mu, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.